Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan berkongsi panduan untuk membuat semakan data selepas kita berjaya menyandang masuk atau membuat sandangan masuk pegawai ke dalam organisasi kita, dan tindakan ini adalah khusus untuk pentadbir Hermi sahaja. Sebelum kita membuat semakan, kita kena berpandukan kepada senarai semak. Senarai semak ini saya sediakan sendirilah untuk memudahkan saya membuat semakan. Terdapat 9 elemen yang perlu dibuat di semak selepas kita membuat sandangan masuk, yaitu pada profil perkhidmatan, pengurusan gaji, rekod pribadi, ikhtiar harta, pengurusan cuti, deskripsi tugas atau JD, pengurusan prestasi, dan my portfolio. Untuk setakat ini hanya 9 saja senarai semak yang perlu diambil tindakan lah. Okey, pertama sekali pada halaman utama kita semak dulu bahagian profil perkhidmatan pegawai. Pada pentadbiran sistem, saya klik penyelenggaraan rekod. Pada fungsi, saya pilih profil perkhidmatan, tapi saya klik selenggara profil perkhidmatan. Ini untuk memudahkan dan menjimatkan masalah. Kalau ada mau buat kemas kini, kita terus ambil tindakan. Dan saya klik cari. Pada carian senarai, saya klik pemilik kompetensi. Okey, di nombor kad pengenalan ini saya isikan nombor kad pengenalan pegawai dan saya klik teruskan. Okey, kita boleh nampak maklumat pegawai yang ingin kita semak. Saya klik pada radio button dan saya klik teruskan. Okey. Pada pilihan ini saya akan klik kemas kini profil perkhidmatan sedia ada. Okey, di sini kita boleh nampak rekod profil perkhidmatan pegawai lah. Pertama sekali terdapat 3 elemen yang kita kena semak, terutamanya bahagian grade semasa pegawai dan mata gaji. Yang kedua, di bawah profil perkhidmatan juga adalah tarikh selenggara umur bersara pemilik kompetensi. Okey. Pada grade semasa kita boleh nampak adalah nombor 15. Tapi sebelum itu saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai tarikh lantikan tetap dan tarikh grade semasa atau kenaikan pangkat pegawai lah. Biasanya berlaku kekeliruan pada PHS semasa membuat pengemaskinian tarikh pengemaskinian grade semasa atau grade pegawai. PHS akan buat perubahan pada nombor 1 ini, status lantikan pemilik kompetensi. Akan ada banyak data. Bila saya klik, akan ada beberapa data di sini yang PHS akan tambah mengikut kepada tarikh kenaikan pangkat pegawai. Okey, saya ingin jelaskan pada nombor 1 ini lantikan tetap hanya akan berlaku sekali sahaja sepanjang perkhidmatan kita. Kita tidak akan dilantik 1, 2, 3 atau 4 kali, melainkan kita berubah skim. Contoh berubah skim adalah saya bagi satu contoh daripada AKP. Lantikan mula-mula, lantikan pertama dilantik AKP, tapi mungkin AKP itu ada ijazah, jadi dia AKP mohon untuk jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan atau guru, dan berjaya dilantiklah atau dia dapat lantikan sebagai pegawai perkhidmatan sebagai guru.
di bawah SPP juga. Jadi baru kita tambah di sini. Lantikan tetapnya, mula-mula dia dilantik EKP dan kedua kali dia dilantik sebagai guru. Itu kita boleh tambah. Tapi kalau contoh guru atau EKP, dia naik pangkat saja, time base ataupun hakiki, kita tidak perlu tambah bahagian lantikan tetap inilah. Kita hanya perlu ubah sesuai ataupun kemaskini di bahagian grade pegawai sahaja. Ini hanya untuk lantikan tetap sahaja. Lantikan tetap tidak berlaku 3-4 kali dalam perkhidmatan kita. Biasanya dalam 100 hanya ada seorang saja yang berubah lantikan tetapnya. Jadi di sini kita kena fokus lah. Kalau ada yang lebih daripada satu, kena hapuskan mengikut kepada lantikan tetap yang pertama. Oke, saya klik keluar. Oke, seterusnya kita kena semak. Yang lain-lain tuh kena semak lah. Bahagian pegawai perkhidmatan pendidikan, tarik kuat kuasa pun kena semak. Yang nomor 2, skim perkhidmatan pemilik kompetensi pun selalu juga berlaku kekeliruan pentadbir Hermes. Pegawai perkhidmatan pendidikan dan pegawai perkhidmatan pendidikan siswaza. Pegawai perkhidmatan pendidikan siswaza bermula 1 Januari 2014 sudah dimansuhkan. Jadi kita cuma guna ini saja, pegawai perkhidmatan pendidikan. Tapi untuk lantikan baru kita guna tarik lantikan semasa lah. Lantikan di bawah 1 Januari 2014 kena kemas kini dan betulkan. Semua adalah pegawai perkhidmatan pendidikan, tidak kira lepasan diploma ataupun siswaza. Oke, seterusnya saya makan grade semasa. Saya makan grade semasa nomor 15, kita terus kepada nomor 15. Adalah kode grade adalah DG41 dan tarik kuat kuasa adalah tarik yang dilantik. Untuk ini guru pertama, guru baru, jadi lantikan masih selari lagi dengan lantikan pertama. Tapi kita klik juga untuk semak. Oke, DG41 tarik kuat kuasa adalah 22 Januari. Jika ada guru-guru yang naik pangkat, di sini yang kita kena kemas kini ya. Kalau ada dia naik DG44, kita klik tambah lah. Jangan kita klik tambah di bahagian nomor 1. Oke, selesai untuk semakan grade. Seterusnya nomor 16 ini kita semak mata gaji pegawai. Oke, guru ini adalah lantikan 2018. Pada tahun ini adalah tahun 2022. Jadi semua pergerakan gaji adalah selari dengan PGT lah. Oke, di sini untuk kepastian kita kena rujuk sama ada buku perkhidmatan kerajaan ataupun Q8. Biarpun sistem jana dia auto generate, tapi kita kena semak juga lah. Oke, selesai untuk gaji. Dan yang terakhir sebelum terakhir adalah nomor 17 ini tarik pergerakan gaji pegawai pemilik kompetensi bergerak adalah 1 Januari. Saya rasa pentadbir Hermes semua sudah maklum, lantikan 22 Januari secara otomatik pergerakan gaji adalah Januari. Begitu juga jika ada kenaikan pangkat, kita kena rujuk pada tarik kenaikan pangkat. Oke, dan yang paling terakhir kali ialah nomor 22, petunjuk umum pemilik kompetensi. Di sini kita masih nampak pentadbir Hermes yang tidak mengemas kini bahagian
petunjuk umum pemilik kompetensi ini untuk pegawai perkhidmatan pendidikan atau guru khususnya. Yang ini kita kena ataupun kita wajib kena kemas kini bagi memudahkan kita menjana cuti guru-guru pada masa akan datang lah. Oke, saya klik. Oke, kita boleh nampak di sini kategori adalah mengajar dan nama petunjuk umum adalah mengajar. Tarik kuat kuasa adalah kita ambil tarik dari pertama, lantikan pertama lah. Oke, kesan daripada pentadbir Hermes tidak mengemas kini status petunjuk umum pegawai kompetensi akan menjejaskan masalah nanti bahagian janaan cuti. Jadi untuk pentadbir Hermes, saya mohon untuk ambil tindakan, semak dan ambil tindakan untuk 22 inilah. Setiap guru dia kena ada ini status, yaitu mengajar. Bagi pengetua dan guru besar, kita kena klik pentadbiran. Bagi penolong kanan, sebab penolong kanan masih di bawah cuti CRK, jadi automatik status petunjuk umum pemilik kompetensi adalah mengajar. Tapi bagi EKP kita tidak perlu isi lah. Itu saja untuk semakan bagi profil perkhidmatan. Seterusnya kita akan bahagian profil perkhidmatan juga, tetapi bahagian selenggara umur bersara pemilik kompetensi lah. Oke. Masih lagi pada paparan profil perkhidmatan. Saya terus klik pada fungsi. Saya pilih fungsi profil perkhidmatan. Paling bawah di sini selenggara umur bersara pemilik kompetensi. Saya klik. Oke, kita boleh nampak bahagian yang nomor kedua nih, profil perkhidmatan selenggara umur bersara pemilik kompetensi. Ada saya buat catatan pentadbiran sistem di mana mau klik lah. Yang kedua di mana kita mau rujuk adalah nota manual yang telah dibekalkan secara soft copy daripada Kementerian Pendidikan sendiri, muka surat 39. Di sini kita kena rujuk tarik yang benar atau tarik yang betul lah untuk buat pengemas kinian. Kerana kalau mengikut semakan pentadbir Hermes masih lagi keliru dengan tarik kuat kuasa bersara pegawai. Jadi kita kena double check juga. Saya isi bahagian nomor kad pengenalan dan saya klik teruskan. Oke, kita boleh nampak di sini rekod umur bersara pegawai telah diselenggara. Tapi kita kena semak juga tarik kuat kuasa adalah tidak betul. Jadi kena kemas kinilah. Untuk tarik bersara 60 tahun adalah 2012, 1 Januari 2012 kalau kita rujuk kepada pekeliling yang berkuat kuasa. Oke, biarpun pegawai ini adalah lantikan 2019, tapi pegawai terikat dengan pekeliling yang berkuat kuasa. Persaraan wajib adalah 60 tahun. Tarik persaraan umur bersara wajib 60 tahun. Tarik kuat kuasa adalah 1 Januari 2012. Jadi kita adalah merujuk kepada tarik pekeliling berkuat kuasa. Kita tidak rujuk kepada tarik lantikan pegawai. Jadi saya klik nama dan saya klik bahagian kotak kecil di bilangan dan saya klik hapus. Saya dihapus. Oke. Saya klik lagi tambah. Tarik kuat kuasa bagi pekeliling
Untuk umur bersara wajib 60 tahun pada 1 Januari 2012. Begitu juga dengan persaraan 56 tahun dan 58 tahun. Pada record manual itu ada dinyatakan tarik-tarik yang berkuat kuasa lah, dia tidak sama dengan tarik 1 Januari 2012. Untuk 1 Januari 2012 tarik adalah umur adalah 60 tahun. Tapi untuk tarik 56 tahun dan 58 tahun adalah berbeza. Jadi kita kena rujuk kita kena rujuk panduan lah. Oke, saya klik simpan. Oke, berjaya disimpan. Saya klik batal. Saya klik lagi batal, lepas itu saya semak semula. Oke, jadi di sini kita boleh nampak lah tarik kuasa adalah 1 Januari 2012. Biarpun sekali lagi saya jelaskan, biarpun guru ini adalah lantikan 2019, tapi guru ini terikat dengan umur persaraan 60 tahun. Tarik pekeliling yang berkuat kuasa merujuk kepada umur 60 tahun adalah 1 Januari 2012. Jadi kita kena ikut tarik yang berkuat kuasa pekeliling tersebutlah, bukan ikut tarik pegawai dilantik. Ini untuk yang urusan selenggara selenggara umur bersara. Oke, selesai untuk semakan data bagi profil perkhidmatan, dan seterusnya saya akan tunjuk untuk pengurusan gaji lagi.